A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, warga kerja Mesin Niaga yang amat dihormati lagi dimuliakan, saya Muhammad Zaini. Untuk sebagai kita memulakan majlis, marilah kita bersama-sama menghadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabat baginda yang taat dan setia, dan juga kepada seluruh muslimin dan muslimah, dan kepada seluruh mukmin dan mukminah, kepada mereka yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Kita hadiahkan selawat sebanyak 7 kali, dan kita hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah sekali, dan kita hadiahkan bacaan surah Al-Qadr sekali, dan kita hadiahkan bacaan surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi muntajabin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, hamba ini memohon kepadamu ya Allah, dengan berkat dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi penghulu kepada segala Nabi dan Rasul, Nabi penghulu kepada segala Nabi dan Rasul, serta kaum keluarganya yang suci dan mulia, dan para sahabat baginda yang taat dan setia. Hamba-hamba ini memohon kepadamu ya Allah. Hamba-hamba ini memohon kepadamu ya Allah. Hamba-hamba ini memohon kepadamu ya Allah, agar kau ampunilah segala dosa-dosa seluruh muslimin dan muslimah, dan kau ampunilah segala dosa-dosa seluruh mukmin dan mukminah, kepada mereka yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, dengan berkat dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi penghulu kepada segala Nabi dan Rasul, Nabi penutup kepada segala Nabi dan Rasul, serta kaum keluarganya yang suci dan mulia, dan para sahabat baginda yang taat dan setia. Hamba-hamba ini memohon kepadamu ya Allah. Hamba-hamba ini memohon kepadamu ya Allah. Hamba ini memohon kepadamu ya Allah, agar kau jadikanlah pertemuan kami pada petang ini ya Allah
satu pertemuan yang dikurniakan oleh-Mu ya Allah, dengan kebaikan dan dengan taufik dan hidayah daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Ilahi, dengan berkat dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penghulu kepada segala Nabi dan Rasul, Nabi penutup kepada segala Nabi dan Rasul, serta kaum keluarganya yang suci dan mulia, dan para sahabat yang baginda yang taat dan setia. Hamba-hamba memohon kepadamu ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah, agar kau kurniakanlah sebaik-baik keberkatan, kau kurniakanlah sebaik-baik kejayaan, dan kau kurniakanlah sebaik-baik kemakmuran, dan kau kurniakanlah sebaik-baik kesihatan, dan kau kurniakanlah sebaik-baik kejayaan terhadap warga kerja mesin niaga serta ahli keluarga mereka dan juga sanak saudara mereka. Ya Allah ya Rabbi ya Ilahi, dengan berkat dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penghulu kepada segala Nabi dan Rasul, Nabi penutup kepada segala Nabi dan Rasul, serta kaum keluarga baginda yang suci dan mulia, dan para sahabat baginda yang taat dan setia. Hamba-hamba ini memohon kepadamu ya Allah, hamba ini memohon kepadamu ya Allah, hamba ini memohon kepadamu ya Allah, agar kau jauhkan daripada sebarang musibah, dan kau jauhkan daripada sebarang mara bahaya, dan kau jauhkan daripada sebarang penyakit, dan kau jauhkan daripada sebarang kesusahan terhadap warga kerja mesin niaga, serta terhadap ahli keluarga mereka dan juga terhadap sanak saudara mereka. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada ahli jawatan kuasa yang sudi menjemput saya, dan tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menerima saya kemari untuk kita berkongsi sedikit sebanyak maklumat yang dapat kita kongsikan. Khususnya ucapan terima kasih saya kepada Encik Ehsan, pengurusi persatuan, yang telah memberikan keizinan untuk kita bersama-sama pada petang ini. Sekali lagi, tajuk kita sambung pada minggu lepas, iaitu tentang amalan pemakanan Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya seperti yang kita tekankan pada minggu lepas, apa saja amalan kita pada hari ini, iaitu dengan dapat kita bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kita dapat menunaikan solat yang wajib, apalagi yang sunat, kita dapat menunaikan saum ataupun puasa, dapat mengerjakan segala rukun iman dan rukun Islam semata-mata kerana pengorbanannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibantu oleh ahli keluarga baginda dan dibantu oleh para sahabat baginda yang taat dan setia. Jadi apa yang kita dapat hari ini, inilah pengorbanannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutuskan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai nabi penghulu kepada segala nabi dan rasul, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita kenali sebagai the leader of all prophets, the chief of all prophets, ataupun dalam bahasa Arabnya dikenali sebagai Sayyidul Mursalin, dan Nabi kita juga dikenali sebagai penutup kepada segala Nabi, Khatamun Nabiyyin, ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai the seal of all prophets. Jadi kalau adalah pahaman-pahaman ataupun apa sahajalah yang mengatakan bahawa wa na'uzubillah ada Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersaksikan tuan-tuan dan puan-puan dalam dewan ni, saya katakan bahawa mereka ini bukan sesat. Saya bukan silap cakap. Orang yang mengatakan bahawa ada Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ulang balik, mereka ini bukan sesat. Orang yang mengatakan bahawa ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW, mereka keluar daripada Islam. Simple saja.
Sebab sesat ini masih lagi dalam lingkungan Islam. Tetapi kalau ada orang mengatakan bahawa ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW, mereka keluar, mereka bukan Islam. As simple as that. Jadi begitu juga dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pihak mengatakan ada kurang, ada lebih, mereka ini juga bukan sesat. Mereka ini keluar daripada Islam. Itu bottom line, itu asasnya. Jadi kita kena tahu yang mana sesat, yang mana keluar daripada Islam. Sebab yang sesat ni mungkin dengan izin Allah, mungkin mereka masih lagi bersama-sama dalam radar ataupun dalam orbit Islam lagi. Tetapi kalau perkara-perkara asas ini, mereka bercanggah. Mereka ini bukan sesat, tetapi mereka adalah keluar daripada Islam. Itu dia punya asas dia. Jadi pengorbanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini, yang Allah Ta'ala telah penobatkan dalam Al-Quran sebagai, dikatakan sebagai rahmatul alamin. Diutuskan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat kepada sekian alam. Jadi bagaimana untuk kita meraihkan, bagaimana untuk kita menyatakan, berbalik juga kepada Al-Quran seperti yang kita katakan pada minggu lepas, perintahnya Allah. Sikit kita sebutkan asbabun nuzul tentang ayat Quran ini. Para malaikat bertanya-tanya. Para malaikat bertanya-tanya apabila diutuskan Nabi Adam alaihissalam, para malaikat diwajibkan Allah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Diwajibkan Allah. Jadi bila diutuskan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat bertanya-tanya. Kalau Nabi Adam diutuskan, diwajibkan para malaikat bersujud. Dan Nabi Adam, kita tahu bahawa Nabi kita Nabi Muhammad SAW jauh, begitu tinggi makamnya. Hatta Nabi Musa AS berdoa siang dan malam hanya untuk jadi umat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu tingginya makam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Para Nabi dipahamkan oleh para ulama, dibagi tahu oleh para ulama, bukan sahaja Nabi Musa. Sebenarnya semua para Nabi bercita-cita seperti Nabi Musa AS untuk menjadi umatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semasa para malaikat bertanya-tanya sesama mereka, apa yang mereka boleh lakukan? Kalau Nabi Adam ini diperintahkan untuk sujud, semasa mereka bertanya-tanya ini, turunnya surah Al-Ahzab ayat 56. Maafkan saya. Turunnya surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jawab kita, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Terjemahan, innallah, sesungguhnya Allah, hawa malak, seluruh malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawat dan salamlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jadi apabila secara conclusionnya diutuskan Nabi kita Nabi Adam alaihissalam, hanya malaikat yang dikehendaki sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah, seluruh malaikat, seluruh orang beriman berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ramai orang tertanya-tanya bagaimana selawat. Khususnya kita tengok bagaimana kewajipan kita berselawat dalam semayang. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, kewajipan kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, hukumnya sunat muakkad. Kalau tak buat boleh, tapi kalau buat lagi pahala yang besar. Jadi orang macam saya, kononnya nak bangun sembahyang tahajud daripada malam sampai ke pagi, tapi dengan sengaja saya meninggalkan selawat dalam sembahyang saya, selawat yang wajib. Sembahyang saya lawak. Kalau tuan-tuan buka balik buka kitab fiqh, 13 rukun sembahyang, antaranya adalah selawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Jadi itulah, kita amalkanlah selalu, berselawatlah tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan akan terus mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, pada minggu lepas sebagai sambungan, kita minggu ni secara ringkas ni kita akan cakap pasal buah kurma, kita akan cakap tentang za'faran, kita akan cakap tentang buah tin, kita akan cakap tentang susu kambing, daging kambing dan juga garam bukit. Tapi ada semasa kita nak dalam jamuan tu, alhamdulillah, ada seorang saudari tanya saya, apa perbezaannya minyak zaitun dengan minyak zaitun yang diambil dalam kapsul. Jadi minyak zaitun yang diambil dalam kapsul ni kita panggil manufactured olive oil, manufactured extra virgin olive oil. Kebanyakan kapsul yang halal dibuat daripada lemak lembu. Jarang sekali saya dengar kapsul yang halal di Malaysia ni dibuat daripada lemak kambing. Kebanyakan dia ambil daripada diproses daripada lemak lembu. Satunya, kalau dia tidak ada preservatif pun, kapsul ni dia mengandungi stabilizer. Stabilizer dalam masa yang panjang dia akan merosakkan buah pinggang. Dan kalau kita ambil kapsul minyak zaitun, kita potong, kita keluarkan minyak dia, kita timbang berapa gram ataupun berapa miligram minyaknya ataupun berapa miligram kapsulnya, kita akan dapati miligram kapsulnya lebih berat daripada minyak zaitun itu sendiri. Jadi setahun ataupun sebulan kita akan makan lebih lagi kita makan lemak lembu daripada minyak zaitun itu sendiri. Jadi berbalik kepada kitab Ibn Sina, Ibn Sina mengatakan bahawa daging lembu, susu lembu diambil secara yang berpanjangan, secara yang berturutan, hari-hari atau kerap kali akan menyebabkan seseorang itu mengalami masalah kejiwaan. Jiwanya berantakan. Itu sebab kalau kita pergi Timur Tengah, saudara-saudara Arab kita, orang Islam kita di Timur Tengah, mereka kurang sangat lembu. Bukan kita katakan pula lembu ni dagingnya haram, na'uzubillah, tidak. Ataupun tidak baik ke apa. Tetapi lebih baiklah ambil daging kambing. Kalau buka, sekarang zaman maklumat di hujung jari. Kalau tuan-tuan buka surat khabar utusan consumer, tengok tentang apa mereka katakan tentang produk-produk lembu, baik susu lembu ataupun daging lembu, dia memang banyak komplikasi. Antaranya dia boleh menambahkan gula dalam darah. Jadi kita akan ulaskan balik nanti tentang apabila kita masuk ke peringkat daging kambing. Jadi menjawab soalan daripada saudari yang bertanya dengan saya, yang mana saya berjanji untuk jawabnya pada hari ini. Inilah masalahnya manufactured supplements ataupun manufactured vitamins yang banyak dalam pasaran. Seperti vitamin itu, vitamin ini, suplemen itu dan suplemen ini. Seperti yang kita cakap pada minggu lepas, Cairns University daripada France mengatakan bahawa, katalah kita ni umur kita sihat sampai 100 tahun. Mereka yang ambil ubat-ubatan ini, mereka yang ambil supplements ini ataupun vitamins ini, umurnya akan dikurangkan 20%. Ini keburukannya, umurnya akan berkurangan sebanyak 20%. Sebab itu, kalau kita jumpa doktor kita demam, kita sakit, doktor bagi kita B-complex sebagai contoh. Doktor suruh kita makan 14 hari ataupun 7 hari. Makan, jangan tak makan. Tapi jangan pula kita rasa sedap bila kita rasa B-complex itu memberikan kita tenaga, kita terus-terusan, kita pergi farmasi, kita pergi kedai ubat, kita terus-terusan mengambil B-complex tersebut. Kerana B-complex ini ataupun vitamin yang asasnya ini terdapat dalam pemakanan kita. Kecuali kalau kita sakit, kita perlukan B ataupun B-complex tambahan. Itu kita perlu. Tetapi kalau kita sihat, tak payah kita tambah-tambah. Contoh, vitamin E. Paling mudah nak dapat vitamin E daripada bawang India. Ataupun, sebelum tu mungkin tuan-tuan dan puan-puan ternampak ada buah-buah merah menyala dekat atas meja ni. InsyaAllah, buah ni akan dihadiahkan kepada 7 orang yang bertanya soalan yang pertama nantilah. Tak kira lah, sama masa saya bercakap ni pun dia angkat tangan, tapi dia tanya 3 soalan, dapat 1 buah je. Dan buah ni daripada Mesir, buah delima daripada Mesir. Baik, itu. Jadi contohnya seperti omega 3 ataupun kita sebut tadi vitamin E. Bawang India yang kecil itu, red shallot daripada India tu, yang agak mahal sikit lah, mungkin harga dia RM4 sekilo. Kalau di pasaran. Bawang siap lagi mahal. Yes, mahal. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam buku-buku pemakanan, disebut bawang India yang vitamin E nya lebih tinggi. Walaupun harga daripada yang India
siam tu mahal sebab saya tengok bahawa bawang siam tu mahal kerana dia tidak tahan lama. Sebab tu dia harganya agak mahal. Itu yang saya nampak. Ya, saya. Bawang Holland tu? Bawang Holland. Yang kuning tu kan? Okey, bawang Holland ni bagi saya lah kalau tanya saya lebih suka bawang daripada Asia. Terutamanya bawang daripada India. Tidak daripada China. Sebab China ni dia kaya dengan apa tu kita panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia juga banyak mengamalkan GM. India, New Zealand, Eropah dan Mediterranean, negara-negara yang mengharamkan GM activities. Jadi Puan dan Puan Muni sebab saya dah allocate. Jadi okey, tapi pada Puan ni saya hadiahkan sekarang lah sebab siapa yang bertanya dapat hadiah. Ya. Okey, baik. Jadi benda-benda asas ini. Jadi kita sebenarnya back to nature daripada kita mengamalkan vitamins dan supplements. Sebab macam kita cakap awal tadi, all vitamins and supplements seandainya mereka tidak ada preservative, mereka ada stabilizer. Dan stabilizer ini dalam masa jangka masa tertentu dia akan merosakkan buah pinggang. Kenapa buah pinggang kita perlu jaga dengan sebaik-baiknya? Sebab buah pinggang adalah the very last bastion. Kalau kita sakit, kita tengok kalau seseorang buah pinggang tu collapse, doktor akan panggil dan mintalah saudara-saudaranya untuk syahadatain ataupun mengucap 2 kalimah syahadah untuk diajar kepada pesakit tersebut, kepada orang yang kita sayang ini. Jadi itu yang kita boleh jawab tentang kapsul. Kita lagi satu masalah contohlah kita sebut nama kapsul olive oil ni yang banyak dalam pasaran sekarang dikenali sebagai olivenol. Dan olivenol ini kalau kita Google, ada negara-negara Eropah tidak membenarkan olivenol ni masuk dalam pasaran. Sebab dia tidak bagi tahu origin dia daripada mana. Dan dia tidak bagi tahu berapa acidity olive oil dia. Sebab asas yang dikeluarkan seperti saya berbincang dengan saudara di depan kita ni tadi, asasnya minyak zaitun ni mesti dibagi tahu berapa acidity level dia dan daripada negara mana asalnya minyak zaitun tersebut. Tapi olivenol dia tak bagi tahu kita berapa paras acidity seperti sertifikat yang kita tunjuk pada minggu lepas. Paras acidity dan paras peroxide adalah 2 perkara vitals mesti dibagi tahu oleh terhadap pengguna. Itu yang saya dapat ulaskan tentang minggu lepas dan tentang minyak zaitun. Baik, sekarang ni kita terus macam kita sebut juga tentang ubat-ubatan kan yang macam kita sebut minggu lepas. Ubat-ubatan yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat pharmaceuticals baik yang berpusat di Amerika maupun di Eropah, semuanya dimiliki oleh bangsa Yahudi. Dan setiap tahun mereka mengeluarkan mereka menjual tak kurang daripada 6 trilion US dollar setiap tahun. Dan duit daripada keuntungan ni mereka musnahkan negara Islam. Mereka buat cerita-cerita supaya orang benci kepada agama Islam. Jadi kita tengok daripada sejak peristiwa 9/11 sampailah ke hari ini, fitnah terhadap Islam semakin hari semakin dahsyat mereka ciptakan. Dan mereka tanpa segan silu mengutuk hatta menghina Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan begitu terang-terangan. Jadi dengan izin Allah, kita orang kata janganlah bagi sokongan pada mereka. Kalau boleh kita kembali kepada Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan macam minggu lepas, antara rumusan yang kita boleh buat minggu lepas tentang kisahnya Nabi Isa alaihissalam dan pengikut-pengikutnya tentang perihal sedekah, tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya yang orang kata yang telah diputuskan waktu kematiannya tetapi Allah Taala pinjamkan lagi 20 tahun. Apa yang cuba saya sampaikan di sini, kalau tuan-tuan Google, tuan-tuan tanya pada ustaz-ustaz yang lebih muktabar, ustaz-ustaz yang hebat-hebat kan, tanya dengan dia, ada tak hadis yang mengatakan bahawa daripada sabdanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih, kebanyakan ataupun ada setengah ulama mengatakan 90%. Tuan-tuan cuba bertanya lagi ataupun Google sendiri, tengok hakikat hadis ni yang sebenarnya. Kebanyakan kematian bukan disebabkan kita seperti kita katakan apa tu fates atau takdir. Kita selalu mengatakan oh ini sudah takdir.
Rasulullah SAW mengatakan bahawa kebanyakan kematian yang berlaku adalah kerana kejahilan manusia itu sendiri. Contoh yang paling jelas saya tunjuk contoh diri saya. Na'udzubillah. Saya balik, lampu merah, lampu saya merah, saya langgar. Satu hamba Allah naik motor, saya langgar, na'udzubillah, janganlah berlaku. Mati. Dan si fulan ni dia tidak boleh mempertahankan diri. Saya pun kata pada polis, saya buat report, saya lampu hijau, dia lampu merah. Besok di padang mahsyar, di depan Allah Subhanahu Wa Taala, saya diadil lagi sekali. Allah Ta'ala tanya dengan saya katakan, apa yang berlaku pada budak ni takdir. Sebab takdir dia mati dekat traffic light tu. Yang pastinya, saya akan dihumban dalam api neraka. Kan? Jadi, kalau kita tengok macam di negara Timur Tengah, contohnya Arab Saudi, orang yang melanggar kematian di jalan raya ni, kalau orang tu bersalah, hukumnya hukum pancung, hukum mati, hukum qisas, hukum hudud. Kan? Tak boleh si pesalah tu nak mengatakan bahawa ini takdir kerana kematian orang tu begini dan begitu. Kan? Jadi ini cuba kita nak sampaikan. Jadi seperti pemakanan kita, apa yang Khalifah Umar Al-Khattab mengatakan bahawa pemakanan, jangan jadikan perut kita ni sebagai sebuah zoo. Kita campur itu, kita campur ini, kita campur itu. Cuba. Sebab apa yang Khalifah Umar Al-Khattab ni berdasarkan kepada apa amalannya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanannya begitu mudah sekali, simple sekali. Jadi cuba kita jangan. Kalau kata tuan-tuan dan puan-puan, sebab dunia sekarang ni tuan-tuan mungkin ada kawan-kawan di bank negara, cari nama Shirley, dia orang Islam lah, nama glamour dia Shirley, ataupun nama Islam dia Sharliza. Cari di bahagian link LINK, usianya dah hampir 50 tahun. Tapi siapa-siapa yang melihat dia, seolah-olah usianya 28 tahun. Begitu juga dengan suaminya, 50 lebih tapi macam 30 lebih. Mereka ini bila berkahwin, mereka telah berjanji apa yang mereka makan setiap hari hanya satu lauk. Kalau kata hari itu lauk ikan, itulah saja lauk mereka. Mungkin buah sikit, mungkin sayur sikit. Kalau katalah hari itu ayam, ayam sahaja. Mungkin buah dan sayur sikit. Dan alhamdulillah, kedua-duanya sihat, kedua-duanya awet muda. Ini perkara yang apa yang Khalifah Umar Khattab kata, jangan kita jadikan perut kita zoo. Macam-macam kita masuk. Kita orang apa tu, seperti pepatah Inggeris kata, less is more. Jadi ini yang kita cuba nak sampaikan. Dengan izin Allah, kita nak besok umat Islam, terutama di Malaysia ni, umurnya panjang dan sihat. Itu yang kita nak. Umurnya panjang dan sihat. Supaya kita tidak habiskan waktu kita di hospital. Habiskan waktu kita untuk menambah ilmu. Habiskan waktu kita untuk membantu anak dan cucu dan sebagainya. Baik. Kita terus masuk kepada apa tu, hari ini kita ada tambahan sikit, seperti saya cakap tadi, buah kurma, buah tin, za'faran, susu kambing dan juga apa tu, garam bukit. Mungkin kalau dengan izin Allah, kalau pihak audience nakkan saya datang lagi, kita boleh tambahkan lagi macam contoh buah labu kuning dan macam-macam lagi pemakanan-pemakanan yang diamalkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, buah kurma. Buah kurma ni orang beli collagen, yang harganya ada yang beratus, ada yang berpuluh. Sebenarnya sebaik-baik collagen adalah buah kurma. Sebaik-baik collagen adalah buah kurma. Dan kalau kita tengok makanan yang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pesan, jangan putus. Makanan yang jangan putus di rumah adalah buah kurma. Jadi kita tengok pula di depan mata kita. Mungkin ramai tuan-tuan dan puan-puan di sini yang pernah belajar di Universiti Melaya, yang mana bekas Naib Chancellornya iaitu Profesor Dirajat Engku Aziz. Kalau tengok artikel dalam Berita Harian Mac 2005, diulang balik artikel tu Mac 2006. Ditanya rahsia Pak Engku. Saya ingat masa tu Pak Engku umurnya 86 tahun. Tahun ni dah 91 atau 92 tahun. Ditanya pada Pak Engku apa rahsia beliau, dan pernah dibuat sesi soal jawab di Petronas dengan Pak Engku tentang kesihatannya. Beliau mengatakan bahawa rahsia yang beliau amalkan adalah kurma. Setiap hari beliau tidak akan sekurang-kurangnya beliau makan kurma 7 biji. Dan ditanya lagi oleh wartawan Berita Harian, kurma apa yang beliau makan? Beliau hanya ambil 2 jenis kurma. Kurma ajwa ataupun kurma Nabi dan kurma Maryami. Ditanya kenapa beliau tidak makan, kita ada varieties of dates dalam pasaran. Dia kata semasa dia jadi Vice Chancellor Universiti Melaya, dia hantar semua kurma ke Makmal. Semua kurma ada preservatif.
kecuali kurma ajwa dan kurma mariami. Dan faham saya, sebenarnya bukan kurma ajwa saja yang tidak ada preservatif. Semua kurma yang daripada Saudi Arabia, apa saja namanya, kurma memang tidak ada preservatif. Sebab kerajaan Saudi tidak menghalalkan penggunaan preservatif dalam pemakanan mereka. Jadi sebab Profesor Diraja Engku Aziz mengatakan dia ambil dua jenis kurma, dia katakan kurma ajwa terlampau mahal. Tapi kalau ada saudara-saudaranya menghadiahkan kurma ajwa, itulah pilihan utama dia. Pilihan kedua dia kurma mariami. Sebab mariami, pengalaman saya di Timur Tengah, kerajaan Iran juga mengharamkan, seperti kerajaan Saudi, kerajaan Iran juga mengharamkan penggunaan preservatif untuk rakyat mereka. Selain daripada rosak buah pinggang, dia juga amat berbahaya. Preservatif amat berbahaya kepada ibu-ibu mengandung atau ibu-ibu yang merancang untuk mengandung. Baik. Jadi kalau kata di pasaran tanah air, kurma yang saya minta sangatlah, kalau boleh jangan beli, jangan makan. Kurma Medjool daripada California ataupun kurma Medjool daripada Kalahari, South Africa. Confirm GM products, genetically modified. Okey, kalau kita buka buku-buku pemakanan, satu-satu kita tahu baru orang kencing manis, dia nakkan benda manis. Orang kencing manis ni dia suka benda manis. Dalam buku-buku pemakanan daripada barat, makanan yang tidak boleh menambahkan gula dalam darah, kurma. Blend kurma, buatkan jus, bagilah kepada orang yang nakkan benda manis. Tetapi kurma yang GM, genetically modified, seperti Medjool daripada Kalahari, South Africa, ataupun Medjool daripada California, dia kalau kita makan, na'udzubillah, gula dalam darah kita, gula dalam darah kita mesti naik. Jadi jangan ambil Medjool yang GM, yang cultured ataupun genetically modified. Baik. Jadi itu yang kita boleh katakan tentang sikit sebanyak tentang kurma. Sekarang kita nak cakap tentang buah tin. Ya, silakan Puan. Yang brand famous Yusuf Tayyub semua tu ada tak? Saya tengok Yusuf Tayyub ni banyak dia repackaging, kebanyakan produk dia daripada Iran. Dan dia akan bagi tahu katalah daripada Iran. Saya tengok Yusuf Tayyub ni produk dia baik-baik, bagus. Cuma setahu saya memang mereka label kat situ asalnya daripada mana. Kalau daripada Timur Tengah, bagi saya tidak ada masalah. Tetapi kalau kita nak play safe, kita nak jangka dalam keadaan yang untuk jaga keselamatan kita, seperti amalannya Profesor Diraja Engku Aziz, bukanlah amalan dia muktamad, kan? Jadi kita boleh berhati-hati kat situ. Cuma bila bercakap pasal ajwa, memang mahal. Ada yang RM130, ada yang RM160, ada satu importer di Kampung Tengku sampai RM250 sekilo. Tetapi ajwa ni biji dia jangan buang. Itu kelebihan dia. Biji jangan buang, basuh. Basuh, jemur. Lepas jemur, goreng. Roast. Kita buat macam biji kopi lah. Goreng macam biji kopi, kemudian tumbuk. Tumbuk serbuk ni simpan dalam botol kaca. Malam kita minum air madu ke, kita minum air susu kambing ke, kita campurkan sikit, satu sudutin. Dia memang bagus. Antaranya bagus biji kurma ajwa ni juga untuk melawan penyakit kanser. Ini gunanya kurma ajwa. Sebab tu dia mahal. Jadi Puan, saya berhutang dengan Puan satu buah dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita terus masuk kepada buah tin. Buah tin ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil figs. Figs ni kalau kita tengok pada buku-buku pemakanan daripada barat sendiri pun mengatakan bahawa dalam Quran terang-teranglah disebut dalam surah Wattini wa zaitun, Bismillahirrahmanirrahim, Wattini wa zaitun. Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin, atas namanya buah tin dan buah zaitun. Buah tin ataupun figs ni kalau kita tengok buku-buku pemakanan barat, buah yang paling kaya dengan fiber ataupun paling tinggi dengan serat. Buah tin ini kalau kata orang ada masalah kelancaran sistem perkumuhan dia, susah, minta maaf cakap, susah nak buang air besar, minta maaf cakap, ambil buah tin. Kalau kata kita beli buah tin yang keras tu, direndam dulu bagi dia lembut. Kalau beli yang fresh tu, terus makan 5 biji, 3 biji. Nanti dengan izin Allah, dia bukannya kita purging ataupun kita sakit perut ke apa, dia melancarkan.
Kalau kata kita selalu dengan izin Allah sekali je, satu sesi, mungkin dalam tempoh 2 jam tu, dengan izin Allah mungkin 3-4 kali. Dia betul-betul bersihkan kita punya sistem perkumuhan kita. Dan lagi satu, sebab serat dia tinggi ataupun fiber dia tinggi, dia akan menyerap lebihan gula dalam badan. Itu sebab kalau, ya saya tuan. Saya tak pasti ada satu hadis. Baik. Kalau nak takhrijkan hadis tu saya tak ingat. Allahu Akbar. Tak ada masalah tuan. Mahfumnya saja. Apa nama ni, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. menyarankan kita ni makan kurma. Baik. Buah tin. Anggur. Anggur, baik. Seminggu sekali. Subhanallah. Sihat khusus. Okey. Jadi tak komen. Baik. Tuan juga saya nak hadiahkan buat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soalan yang cukup baik tadi tentang buah anggur. Kita cakap dengan buah tin, tapi Alhamdulillah soalan yang baik tentang buah anggur. Buah anggur macam kita sebut minggu lepas, saya percaya dengan hadis tu, mafhumnya. Buah anggur ni untuk membersihkan sistem perut. Yang apa saya jumpa yang kita sebut minggu lepas, yang dipetik daripada kitab Ibn Sina, dipetik juga daripada hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mafhumnya. Kalau orang tu sakit, sekarang ni penyakit bisikan, tak tahulah jin ke syaitan ke, na'udzubillah, nak bunuh mak, nak bunuh bapa, dan berlaku pun bunuh mak, bunuh bapa, macam-macam hal, bunuh kakak, bunuh adik, bunuh kaum keluarga. Bisikan-bisikan ini, orang yang masalah ni bagi makan buah delima. Kalau susah hati ditinggalkan pacar, suami minta sign form untuk tambah lagi kuota, susah hati, sedih hati, buah anggur. Apa sahaja berkaitan dengan darah, minyak zaitun. Ini daripada kitab Ibn Sina. Jadi apa yang dilontarkan oleh saudara kita tadi tentang buah anggur, saya percaya. Sebab memang di kalangan kita bukan pakar hadis, kita bukan ahli hadis, tapi apabila saudara kita dia dapat satu maklumat daripada ustaz, daripada para ilmuwan, walaupun dia tidak hadis, dia tidak hafal nombor hadis nombor berapa, Sunan Ibn Majah ataupun Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, tetapi kita percaya, kita berlapang dada memang betul apa yang dikatakan tadi itu. Jadi berbalik kepada buah tin, itulah kegunaannya. Kalau orang ada masalah kencing manis, galakkan dia mengambil buah tin selalu. Tapi ada selalu orang komen yang saya terima, susah nak dapat buah tin yang fresh ataupun yang berkualiti. Selalu bila dia beli di pasaran berulat. Jadi apa yang saya boleh cadang, ialah mungkin produk ni daripada negara bukan Islam, tetapi saya tengokkan ianya saya tak nampak pula, sebab saya baca dia punya ingredient di dalam tu tidak ada pun yang syubhat. Apa yang puan-puan boleh ataupun tuan-tuan boleh amalkan, pergi ke Jasco ke Carrefour ke, pergi bahagian jam tu, cari satu produk namanya Sandalfo, atau apa tu, jam buah tin. Okey, pagi-pagi toast bread, sapu sikit, letak sikit minyak zaitun, makan. Itu yang saya nampak, dan dia juga boleh melancarkan sistem perkumuhan. Dan itu satu alternatif lah. Dan harganya tak mahal, RM9.90 satu botol. Dan daripada kita, sebab nak cari buah tin tu, sebab apa yang saya dipahamkan, buah tin ni naik mendadak. 2 tahun yang lalu dia naik mendadak, jadi importer tak bawa masuk. Tapi kalau kita pergi Turki, kita pergi Iran, kita pergi Iraq, buah tin ni bergayut. Bergayut macam buah mempelam, cantik. Tapi sampai sini sebab yang dah dikeringkan. Makan kat situ memang sedap sangat lah, dengan fresh ni kan. Jadi saya siapa? Baik. Baik. Besar. Baik. Yang saya dah dengar daripada importer yang saya berkongsi, sebenarnya yang baik yang kecil. Sebab yang kecil ini dia tak letak ubat. Yang besar ni dia letak ubat untuk remain saiz tu jadi besar. Tapi dengan izin Allah, yang tuan dapat buah delima besar ni bukan letak ubat, bukan GM. Ini daripada Mesir. Okey, kalau buah delima daripada China jangan makan. Kalau buah delima daripada Taiwan jangan. Semua GM. Kalau buah delima daripada Mesir, daripada Turki, daripada Iran,
daripada Iraq, tapi Iraq belum boleh keluar lah sebab masalah dalam negara dia. Jadi saya syorkan ambil yang kecil itu daripada yang besar tu. Jadi puan, saya hadiahkan buah delima. Balik pada you punya recommendation on jam tadi. Baik. Adakah jam tu ada mengandung preservative? Apa yang saya lihat sandal 4, setahu saya dia tidak ada apa-apa bahan selain daripada buah tu sendiri. Itu yang saya cadangkan. Tetapi kalau kata dengan izin, katalah disudi untuk bawa saya lagi sekali ke sini untuk kita berkongsi tentang sandal 4 ini, saya terima kalau kata ianya ada preservative. Maknanya tak baiklah. Tapi yang saya faham, saya tengok memang recommended untuk orang-orang sandal 4 punya products ni, recommended untuk orang kencing manis. Yang botol kurus tinggi. Yang kurus tinggi tu betul. Jadi dia dapat recommendation daripada pihak berkuasa di sana sendiri. Itu yang saya boleh kongsi. Tapi kalau kata saya salah, saya memang mohon sangat untuk fakta saya ini diperbetulkan. Jadi itu tentang buah tin. Jadi yang soalan puan tadi tu, buah tin kecil lebih baik daripada buah tin yang besar. Okey. Jadi seterusnya secara ringkas ada buah tin. Okey, sekarang kita pergi kepada za'faran. Za'faran ni kalau kita biasa pergi kedai-kedai Arab atau kedai-kedai orang Melayu kita yang jual ayat suci, jual Al-Quran, jual kitab-kitab hadis apa semua, kita jumpa air musaffah. Okey. Za'faran ini daripada hadis Rasulullah SAW mafhumnya, orang yang mengamalkan minum air za'faran ataupun air musaffah, Rasulullah mengatakan bahawa orang yang mengamalkan tu daya ingatannya luar biasa. Nanti orang ingat seolah-olah dia mengamalkan ilmu sihir. Ini kelebihan za'faran. Jadi za'faran ini kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan beli agak mahal mungkin RM10 ataupun satu botol tu RM14. Tengoklah, RM16 satu botol. Tapi kita beli satu botol, satu hari habis. Anak kita ambil sikit, suami ambil sikit, para isteri ambil sikit, habis. Tetapi kalau kita beli za'faran yang original dalam bentuk bunga tu, mungkin kita dengar mahal. Za'faran is saffron, Saffron, yes, you're right. Za'faran dalam English kita panggil saffron. Ataupun dalam bahasa Melayu kalau tak silap saya, koma-koma. Sungguh, koma-koma. Tapi dalam bahasa Inggeris ni disebut saffron. Dalam bahasa Arab ni disebut za'faran. Za'faran ni kalau kita campur dia punya bunga tu, ada yang RM20 per gram. Kalau kita pergi Dubai, ada yang sampai RM100. Ada yang sampai RM300 per gram. Okey. Za'faran ni cuma kita minta jangan ambil yang kuning. Kalau puan beli dia punya bunga tu, kuning tu asingkan. Hanya rendam yang merah. Dan cara nak mengenal za'faran yang asli dengan za'faran yang palsu, za'faran yang asli bila kita masuk dalam air, kita curah air panas, kalau boleh kita simpan dalam botol kaca. Bila kita bubuh air panas, dia akan terus keluar warna. Itu palsu. Bubuh air panas, pop, keluar color, itu palsu. Kalau yang asli, bila kita bubuh air panas, dia akan keluar color dia perlahan-lahan. Walaupun warna dia merah, tapi dia akan mengakibatkan warna emas, golden color. Kalau dia diwarnakan, dia akan warna merah. Itu palsu. Itu beza dia. Yang asli, selepas 10 minit ataupun seawal 5 minit ataupun 15 minit baru dia mula keluar color perlahan-lahan. Kalau yang palsu, masuk air panas terus keluar color atau keluar warna. Jadi kenapa saya menggalakkan ambil yang bunga daripada kita beli? Bunyi macam mahal tetapi tuan-tuan dan puan-puan, 1 gram tu tuan-tuan dan puan-puan boleh buat 300 gelas ataupun 500 ml kali 300 kontainer. Itu dia punya. Jadi satu kontainer tu kalau kata harganya RM10, 100 dah RM1,000. Kalau 300 botol dah RM3,000. Kita modal mungkin kalau kita ada duit lah, beli yang high grade lah, high grade punya saffron RM100. Baru modal 100. Kita dapat jimat RM3,000. Kan? Daripada kita nak beli hari-hari, ini satu cadangan saya. Daripada beli yang mahal, buat sendiri. Buat sendiri. Kalau kata tuan-tuan pergi Dubai ke, pergi Qatar, pergi Doha ke apa ke, cari yang high grade. Okey, kalau daripada buku The Encyclopedia of Healing Foods yang ditulis oleh Dr. Michael Marin dan Dr. Joseph Pizzorno, dia akan terangkan kenapa saffron ini berharga. Kenapa dia mahal.
harganya mahal sangat walaupun sikit. Kalau kita pergi farmasi, kita beli ubat untuk enhance memory retention, untuk menajamkan otak, untuk mengelakkan sakit pelupa. Benda yang ada dalam tablets tu ataupun ubat itu namanya crocin. Kalau baca labelnya perlahan-lahan, terbaca hati-hati, namanya crocin. C-R-O-C-I-N. Crocin hanya terdapat dalam saffron. Kita ada beribu-ribu juta tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ni, tidak ada crocin. Crocin hanya terdapat dalam saffron. Itu sebab mafhumnya hadis Rasulullah SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang amalkan air musaffa ataupun air saffron ini, dia tidak akan nyanyuk. Dengan izin Allah, bila sampai umur 80 ke 90 ke, dengan izin Allah 100 ke 100 tahun, 120 tahun ke, dengan izin Allah, dia tidak akan nyanyuk. Jadi, ya silakan puan. Kalau dia dah Alzheimer, dah nyanyuk, Oh. pagi boleh kiam. InsyaAllah. Sebab penyakit nyanyuk ni adalah penyakit. Sebab janji Rasulullah SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada penyakit yang tidak ada ubat. Jadi lagi satu, bila orang tua kita ataupun orang yang dah nyanyuk ni, bila kita bagi benda pelik-pelik, dia tak nak. Apa yang boleh saya cadangkan, apa yang dia suka? Dia suka minum kopi, dia suka minum teh tarik, campurkan sikit. Kata kita buat 500 ml, kita buat satu gelas, satu bekas botol honey lah yang kita masuk, letak dalam 200 ml ataupun 100 ml dalam gelas orang yang sakit nyanyuk ni. Jangan bagi tahu dia, kalau bagi tahu dia memang tak nak. Kita campur. Kemudian tu satu saffron ni penjagaannya kena rapi. Jangan pula nanti kita ada simpan tempoyak dalam peti ais kita, dan saffron ni kita tak tutup rapat. Selain daripada tutup airtight container, balut lagi dengan plastik. Sebab nanti bila kita campur, nanti orang yang sakit nyanyuk tu kata, kenapa kau bagi aku air tempoyak? Kan? Sebab dia akan mudah absorb. Dia akan mudah absorb. Jadi jaga dia dengan baik-baik. Jadi menurut kata Dr. Michael Murray dan Dr. Joseph Pizzorno, walaupun penulis ni orang Amerika, mereka mengatakan bahawa saffron yang paling baik dalam dunia, kita tahu saffron ada daripada Kashmir, Kashmiri saffron, yes, ada daripada Spain. Kalau kita pergi Singapore, Mustafa Center tu, nomor uno saffron daripada Spain, daripada banyak negara lagi, daripada Mediterranean dan daripada Asia Tengah. Tetapi menurut kata Dr. Michael Murray dan Dr. Joseph Pizzorno, saffron yang paling baik dalam dunia daripada Iran. Dan apa yang kita jual, kita dapat daripada Spain tu repackaging. Dia import daripada Iran, repackaging, dia kata Spanish made. Sebab biasalah diorang tak nak beli barang Iran, jadi terpaksa dibuat repackaging oleh Spanyol. Jadi rahsianya saffron itu adalah crocin. Ini rahsianya. Jadi ini satu, ya silakan puan. Saya tanya, kalau saya memang berminat lah nak dapatkan subjek this. Right. Saya rasa dah memang tadi to forget things kan. Okay. Husband pun dia tanya kat farmasi apa yang dia boleh dapatkan. Baik. So benda saffron ni kita boleh dapat kat farmasi atau tempat mana yang paling? Okey, dia dijual kedai-kedai Arab ni, kedai-kedai yang jual barang-barang ni kita dapat. Jadi di kedai-kedai kalau kita beli barang pun itu kita panggil manufactured saffron lah, ataupun manufactured ubat. Cuma saya prefer beli saffron. Cuma saffron ni kena beli. Kalau kat Ampang ni memang banyak kedai-kedai Arab yang jual barang-barang ni. Jadi soalan puan ni saya hadiahkan dengan puan Rin, insya-Allah. Sekejap puan. Saya just nak share, ada satu wholesale kedai Arab dari Iran. Baik. Nama dia Mahnas. Baik. Mehnas. Oh, Mahnas. Okey. Ada kat Ayub. Ada promosi yang dia kacang-kacang. Dia sebenarnya. Okey, itu di Jalan Batu Tiga Lama kan, insya-Allah. Ada memang dijual saffron, boleh ambil saffron ni. Cuma saya minta, saya notice yang dijual di Mehnas tu banyak warna kuning. Kuning tu diasingkan. Sebab saffron ni dia ada 3 stamen dia dalam satu bunga tu. Kalau besok tuan-tuan pergi Spanyol ataupun pergi Itali ataupun pergi Kashmir, Kashmir juga antara pengeluar saffron yang utama. Bunga tu ada 3 stamen, 2 warna kuning, 1 warna merah. Yang ada crocin hanya warna merah. Kuning diasingkan, tidak ada value apa-apa. Okey, jadi masalahnya bila kita beli dekat kedai-kedai yang dia jual yang grade yang biasa, kuning ni banyak. Tapi sebelum dibuat air, kuning ni diasingkan. Itu tentang saffron untuk, ya silakan tuan. Saffron ni cuma boleh minum tu kalau untuk anak-anak.
Subhanallah, soalan yang cukup baik. Tak apa, saya hadiahkan dulu buat 5. Another one to go. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bercakap pasal saffron tadi, macam mana peringkat umur yang boleh ambil? Sebenarnya kanak-kanak terlampau kecil, bawah 6 tahun tak digalakkan. Soalan yang cukup baik. Bawah 6 tahun tak digalakkan. Selepas 6 tahun. Dan saffron hanya ambil dalam kuantiti yang sikit. Okey, bila minta maaf, bila buat kata 500 ml. Okey, buat 500 ml, suami ambil sikit, isteri ambil sikit. Kemudian tu di apa tu, semuanya ambil dalam limited punya ni lah, untuk dicampur lagi dengan air. Sebab ada setbacknya saffron ni. Okey, setbacknya saffron ini, bila ambil berlebihan, minta maaf cakap, nafsu syahwat akan membuat-buat. Itu kalau ambil lebih. Itu sebab kalau saya ke Timur Tengah, ada orang lah yang nakal-nakal lah, dia suruh saya beli minyak saffron. So, kalau saya tengok muka dia tu, saya susah nak percaya memang. Sebab dia akan campur sikit dia campur dalam air, dia bagi kepada kawan-kawan dia. Ini bukan macam drugs. Drugs ni dia tak sedar. Ini dia seronok sangat, dia nak sangat. Itu masalah saffron. Boleh ambil, tapi ambil dalam kuantiti yang berpada-pada. Jangan balik nanti nak nayakan suami tu buat banyak ada. Kesian suami. Kan, dia balik kerja apa kan. Kalau ambil dalam silakan buat. Ambil berterusan. Ya, ambil berterusan. Jadi soalan terakhir ni inilah buah yang terakhir yang tinggal. Boleh, insyaAllah. Di belakang sana, itu sebab saya kalau pergi majlis ilmu lah, sebenarnya orang perempuan ni soalan dia memang padat dan hebat. Terima kasih. Saudari-saudari kita bertanya, macam mana penyediaan air saffron ini? Soalan yang cukup baik. Baik, saffron ni kita ambil jangan banyak, 3 atau 4 urat. Masuk dalam botol kaca. Boleh bubuh air mendidih pun tak apa. Tapi jangan botol plastik. Sebab botol plastik akan ada berlaku chemical reaction. Botol kaca, kemudian ditutup. Sebaik-baiknya tunggu 24 jam. Yang paling baik. Sebenarnya after 1 hour dah boleh minum dah. Tetapi paling baik 24 jam. Selepas 24 jam, katalah puan rendam malam ni, katalah pukul 9 malam ni nanti, besok pukul 9 malam, campurlah dalam air minuman suaminya sikit, puan sikit, anaknya sikit. Kalau cuma yang faktor yang dikatakan oleh Dr. Michael Murray dan Dr. Joseph Pizzorno ni, tentang saffron ni, tentang soalan tuan tadi, had umur. Mereka mengatakan bahawa had umurnya 6 tahun ke atas digalakkan. Tetapi dalam kita hadis-hadis Rasulullah SAW, untuk mendapatkan baby yang cantik, yang putih, yang cantik, minum air saffron masa mengandung. Betul. Aishwarya Rai mengatakan bahawa beliau cantik kerana terhutang budi kepada maknya sebab minum air saffron setiap hari semasa mengandungkan beliau. Jadi insya-Allah. Subhanallah. Okey. Sebenarnya kecantikan ni anugerah Allah. Semua yang di depan saya ni cantik-cantik belaka, alhamdulillah. Tapi kalau nak enhancekan lagi kecantikan tu, memang saffron ni antara rahsia untuk kecantikan. Antara orang yang mengamalkan saffron, kalau kita ingat bintang filem Tamil, MGR, dia mengamalkan saffron setiap hari. Dia campur dalam susu kambing, bukan susu lembu lah. Jadi ini rahsia saffron, dan dia juga itu memang kesan dia. Dan lagi satu, saffron ni baik untuk saraf. Orang kencing manis, sarafnya rosak, ambil saffron. Bagi suaminya ataupun orang yang ada kencing manis, bagi minum air musafah atau air saffron. Cuma kita propose kat sini, kalau kita beli air musafah yang telah siap, mahal. Bunyi macam murah, tapi kalau kita ambil setiap hari, ambil sampai setahun, mahal. Jadi ambil dengan kita buat sendiri. Besok kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi Dubai ke apa ke, pergi Qatar ke Doha ke, beli yang grade tinggi, tak rugi.
Cuma saya dibagi tahu pekedai-pekedai di Dubai yang grade tinggi reserve oleh pembeli-pembeli Yahudi. Mereka dah fully book. Yang RM300 1 gram equal to $100 per gram. Kita lebih kurang RM310 lah per gram. Itu fully book. Yang medium range, yang low range diberi kepada umum untuk beli. Macam kita cakap minggu lepas dah, minyak zaitun yang high grade di Ramallah yang kita bawa ni sebenarnya pun medium range. Yang high grade dipajak oleh Yahudi dan mereka tidak minum minyak zaitun daripada Spanyol atau Itali, hanya daripada Ramallah. Jadi itu tentang saffron. Ada apa-apa soalan? Yap. Tadi yang 3-4 urat tu tadi Baik. direndam tak dalam air berapa banyak? Saya cadangkan airnya berukuran 500 ml. Yes. Soalan sama. Baik. Okey, Alhamdulillah. Jadi walaupun saya dah melangkah ke subjek-subjek lain, ada apa-apa soalan pun lontarkan saja walaupun tak kena-mengena dengan subjek berkenaan. Sikit adik. Ya, saya kena. Minggu lepas Cik kata tentang garam kan? Baik. Garam bukit dengan garam laut. Baik. Garam bukit tinggi dan magnesium, garam laut tinggi dan sodium, correct? Betul. Saya cek, saya selalu beli rock salt. I rasa rock salt tu bukit lah. Ya, garam bukit, betul. Garam bukit. Dia punya magnesium 94%. Okey. Kita terbalik lah. Dia magnesium tak, dia punya Sodium. sodium 94%. Kita terbalik lah pula. Saya cek, lepas saya pergi ke Jaya Dusa, saya cek lagi 2-3 brand. Semua magnesium dia magnesium. Sodium dia Sodium. 94% ada buah. Ada 94, 96, 97. Kita terbalik lah pula. Dia punya magnesium berapa persen dia? Dan Okey. dia yalah dia punya magnesium Mungkin itu produk yang sodium dia tinggi, terbalik. Tapi saya tengok kalau kata mungkin puan boleh cuba satu produk daripada Murray River, Sungai Murray di Australia. Dia magnesiumnya tinggi, magnesiumnya rendah. Rock, dia kata rock salt. rock Ya. salt. Rock salt Satu dan tu Himalaya. bukit. Himalaya rock punya. means kasar. Ha? Bukan rock salt tu bukan garam kasar. Dah. Dia rock salt tapi dia dah dihaluskan lah. Right. Itu ada satu lagi Himalaya dia ambil daripada Himalayan rock salt. punya. Sama juga. Dia punya sodium very high, Very high. 94%. Jadi kalau Alhamdulillah bila dibagi tahu sodium tu tinggi, better not. Kita okey. Kita ambil yang magnesium tinggi. Ya, baik. Saya tengok ada satu organic shop dan nama dia ni Murray River apa tu salt. Daripada Australia. Mari. Okey. Baik. Sebenarnya ada satu produk yang saya betul-betul percaya. Hanya terdapat di Ampang. Satu produk daripada garam gunung. Saya sini tengok gunung tu, dia ambil yang magnesiumnya tinggi. Yang lain-lain ni saya percaya dengan puan lah sebab kita tak tahu kenapa dia punya sodium dia tinggi. Ya. Tetapi sayangnya produk ni diharamkan masuk Malaysia sejak 3 tahun dulu kerana dituduh membantu nuklear teknologi di Iran. Dia ada link dengan nuklear teknologi, pembangunan nuklear teknologi. Garamnya, lepas tu lagi satu dia punya air mineral dia. Dan air mineral dia begitu lembut, lebih sedap daripada Evian. Walaupun Evian satu botol sampai almost RM9, dia baru RM4 macam tu je. Tapi lagi lembut. Dan juga kandungan magnesium dia tinggi. Tapi telah diharamkan oleh Washington supaya jangan negara-negara luar mengimport produk-produk ni. Ini yang memang betul saya tengok. Sebab apa pembacaan saya lah, sebenarnya garam yang paling baik sebenarnya daripada pergunungan di Afghanistan. Yang kedua terbaik daripada Iran. Tapi Afghanistan dalam kancah pergolakan tak boleh nak buat keluar. Iran pula disekat oleh Washington. Ini yang berlaku. Tapi yang saya tengok kalau puan option yang lain, puan cuba tengok Murray River punya salt di kedai-kedai organik. Puan tengok dia punya kuantiti magnesium dia versus sodium dia. Baik. Okey. Jadi kita sekarang kita sambung bab susu kambing. Sebenarnya susu yang paling baik selepas susu ibu, susu kambing. Bukan susu lembu. Kenapa? Dalam AHA, jadi kita sekalikanlah susu kambing dan daging kambing ni, American Heart Association. Susu dan daging yang paling baik untuk jantung adalah susu kambing. Daging yang paling baik untuk jantung adalah daging kambing. Masalahnya kita orang Malaysia, daripada kita kanak-kanak sampai kita dewasa, kita makan lembu. Bila kita kena darah tinggi, kita salahkan daging kambing. Kan, tak boleh makan daging kambing. Kesian, kambing pun difitnah. Allahu Akbar. Jadi, kita kena berhati-hati. Kita tengok saudara-saudara kita di Timur Tengah. Tabiat mereka makan daging kambing siang malam. Tapi tidak
masalah darah tinggi, bukan tak ada, ada. Darah tinggi, jantungnya, kencing manisnya, kansernya begitu rendah. Berbanding dengan kita, itu sebab kita balik pada kitab Ibn Sina yang berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, bukanlah benda ni haram. Tetapi tidak digalakkan untuk diambil secara berterusan. Ya, silakan Puan. Zaini, kita ni daripada kecil kena susu lembu makan. Okey. Nak counter balik makan apa? Okey, sebenarnya tak ada masalah. Kita it's never too late kan? It's better late than never, orang kata. Jadi sebenarnya benda ni bukan benda haram. Cuma benda yang haram yang menjadi kekal kepada seorang, minta maaf cakap lah, alkohol. Alkohol ni bila orang tu makan, walaupun dia berhenti, dia akan berlaku penembusan di otaknya kepada peminum alkohol. Itu akan berlaku kekal. Hatta perokok, dia berhenti walaupun dia dah hisap 40 tahun. Dia berhenti, paru-parunya akan balik pulih seperti tidak pernah merokok. Dalam setahun, dalam 2 tahun, dalam tempoh 3 bulan ke atas, paru-parunya dah kembali pulih seperti biasa. Mula baik. Begitu juga dengan kita proses makan daging lembu, hatta macam kita cerita soyabin. Kan? Dan soyabin bila anak-anak berlaku, dia kan soyabin dia merosakkan saraf. Jadi bila anak yang laki-laki nak jadi perempuan, kita tengok hari ni ramai, budak perempuan nak jadi laki-laki, selamatkan dia dengan saffron. Sebab antara kegunaan za'faran ataupun saffron, dia kalau seorang tu perempuan, dia akan menghebatkan kembali hormon perempuan tu. Kalau dia seorang lelaki, dia akan push hormon seorang lelaki tu ke tahap yang maksimum. Itu kegunaan saffron. Jadi terima kasih kepada soalan Puan Muni. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Cuma janganlah sebab kita pergi rumah saudara kita, dia masak makanan lauk daging lembu kan, rendang lembu kan. Oh ni Zaini cakap jangan makan, tidak, jangan makan lah. Enjoy lah. Cuma bukanlah kita di masa yang sama kita berhati-hati. Jangan jadikan amalan ni terlampau banyak ataupun terlalu. Itu saja. Tetapi lebih baik kita mengamalkan daging kambing. Baik, jadi sebelum saya sambungkan lagi, saya insya-Allah saya akan minta Puan Muni datang ke depan ni untuk bercerita sikit tentang ada pengalaman Puan Muni sendiri tentang minyak zaitun, khususnya daripada Ramallah. Jadi saya sediakan Puan Muni dan nanti tak apa, kita lepas tu saya sambung balik, insya-Allah. Baik, bukan penutup, nanti kita sambung balik. Kita bagi peluang pada Puan Muni untuk berkongsi maklumat. Silakan Puan Muni. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih Cik Zaini atas semua perkongsian. Saya kenal Cik Zaini dah dalam 3 tahun. Zanita yang kenalkan. Dia recommend ambil olive oil tu. And then back then I ambil olive oil. My skin masa tu severely dry. Lepas bersalin lah. Nothing can solve it. So Alhamdulillah I ambil olive oil tu. Tak ada lagi masalah tu lah. And then the most important thing, saya kan ramai anak kan. Anak saya tak pergi nursery, jadi dia punya antibody dia very, dia selalu demam lah. One thing I notice, Alhamdulillah, I bagi semua anak I. Sekarang, daripada 10 tahun sampai 2 tahun pun, every morning, madu dengan olive oil. Dan Alhamdulillah sekarang, jarang sangat diorang demam. Jarang sangat diorang demam. And then olive oil tu I letak dalam botol. So yang baby I actually yang lepas bersalin yang terbaru ni dalam 5 bulan ni, masa I bersalin the skin was very bad. Pediatric cakap tak boleh pakai apa-apa lotion, tak boleh pakai sebarangan. Dia ada bagi special lotion. So I tanya pediatric tu boleh tak I bagi olive oil. Dia kata boleh. And then I ambil olive oil tu from that day onward sampai sekarang. I hanya pakaikan dia olive oil. And then kulit dia Masya Allah 5 hari dah cantik sangat kulit dia. So my real experience lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi Alhamdulillah kita sambung balik minggu lepas tentang minyak zaitun. Dan kita Alhamdulillah minggu lepas kita dah terangkan kenapa minyak zaitun Ramallah, kenapa bezanya dengan minyak zaitun lain daripada Spanyol ataupun Itali kan. Sebab dia punya oleic acid.
tinggi daripada Spanish Italian olive oil. Alhamdulillah, tadi semasa saya datang ke sini tadi ada perbincangan daripada saudari-saudari kita. Minyak kelapa sawit juga kurang kolesterol. Minyak itu kurang kolesterol. Betul. Yang macam kita cakap minggu lepas, kita cuba nak orang kata ingatkan, seperti nak ingatkan diri saya semula. Inilah hakikat yang dipermainkan oleh pihak pengeluar, pihak penghilang. Hakikatnya semua minyak sayur-sayuran kosong kolesterol. Yang membezakan antara satu minyak dengan satu minyak lain adalah dia punya lemak. Kolesterol hanya terdapat dalam telur, susu, daging dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan kosong kolesterol. Jadi seperti yang kita katakan minggu lepas, saturated fats, apa hasil dia? Lemak yang kaya dengan saturated fats. Lemak yang kaya dengan polyunsaturated fats, apa hasil dia? Begitu juga lemak dengan kaya dengan monounsaturated fats, apa hasil dia? Baik, jadi kalau ada soalan-soalan yang untuk ulang kaji, dipersilakan, jangan segan. Jadi macam kenyataan Puan Muni tu saya nak tambah lagi sikit untuk memanfaatkan waktu yang kita ada ni. Sebenarnya minyak zaitun ni kalau baca buku, satu buku namanya, tuan-tuan boleh, puan-puan boleh Google nama buku dia Olive Roots. Oliveroute, Olive Roots, yang ditulis oleh Carol Drinkwater. Carol Drinkwater, minum air. Nama dia agak, nama orang British ni. Dia seorang perempuan British, pencinta minyak zaitun. Dia kahwin dengan lelaki Perancis yang juga seorang pencinta minyak zaitun. Mereka ada duit, mereka beli ladang di selatan Perancis, ladang zaitun. Mereka tak puas hati. Minyak zaitun yang dikeluarkan di ladang selatan Perancis tu, di kawasan Mediterranean tu, mereka tak puas hati. Jadi suami isteri berjanji untuk merantau ke seluruh pelosok Mediterranean untuk mencari minyak zaitun yang terbaik. Jadi mereka pergi ke Morocco, mereka pergi Spanyol, mereka pergi Itali, mereka pergi ke Greece, Cyprus, Turki, Algeria, Tunisia, Mesir. Sebelum mereka sampai ke Palestin, mereka sampai ke Syria. Bila sampai ke Syria, dia nampak budak kecil umur 7 tahun. Jadi yang perempuan British ni dengan suami dia bawa penterjemah. Tahan budak umur 7 tahun yang sedang berlari-lari dalam ladang zaitun ni, ditanya, apa kamu orang Islam ni taksub sangat dengan minyak zaitun? Lalu budak kecil ni jawab, disebut hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, minyak zaitun boleh mengabati 70 penyakit berbahaya. Itu sebab kami suka dengan minyak zaitun. Lalu perempuan ni tak berpuas hati dengan jawapan budak ni. Dia suruh penterjemah ni bawa kepada ketua ulama di Syria. Kita tahu bahawa ketua ulama di Syria, kalau yang paling top sekali yang ulama ahli sunnah di Syria adalah Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Dikatakan bahawa lebih hebat daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan Bank Negara kalau nak bertanya tentang anything about finance, pinjaman, kewangan Islam apa semua, akan panggil Dr. Wahbah Al-Zuhaili untuk meleraikan masalah-masalah ini. Jadi berjumpa dengan ulama besar di Syria, ulama ni buka kitab hadis, dia kata betul, apa yang budak tu katakan pada engkau betul. Tetapi ada juga hadis yang sahih mengatakan bahawa minyak zaitun boleh mengubati 700 penyakit berbahaya. Macam kita cakap pada awal dulu, minggu lepas, daripada kitab Atib An-Nabawi, orang yang mengamalkan 2 sudu minyak zaitun, Allah Ta'ala akan jauhkan daripada semua penyakit barah. Kan, yang mana USFDA, United States and Foods and Drugs Administration, hanya jumpa pada tahun 2004. Selepas 20 tahun buat clinical study. Baik. Jadi bercakap tentang antara rahsia minyak zaitun, kalau buka kitab Imam Ghazali, sugi yang paling baik. Kalau tuan-tuan pergi umrah ke, pergi ziarah ke, holiday ke Timur Tengah ke, kalau beli kayu sugi yang dibuat daripada ranting ataupun batang pokok zaitun. Dia kata dalam kitab Imam Ghazali, dipetik daripada hadis Nabi, sebaik-baik sugi, siwak, alat siwak untuk gigi, untuk geraham, untuk gusi, maaf saya, ada dibuat daripada ranting zaitun. Baik, orang yang masalah sakit gigi, kalau buka rahsia-rahsia minyak zaitun ni, banyak buku, tuan-tuan boleh tengok, macam buku Olive Root yang kita kata tadi tu. Antara rahsia, bercakap pasal buku Olive Root ni, dalam buku tu juga dia bersetuju bahawa minyak zaitun yang paling baik dalam dunia di Ramallah. Dan Carol Drinkwater, dia selama ni dia ingat kezaliman Yahudi terhadap orang Palestin hanya cerita-cerita untuk melakukan akhbar-akhbar. Tetapi bila beliau melihat sendiri, beliau telah pun memastikan, orang Islam kita kata, ataupun dalam bahasa Arab kata, bukan setakat ainul yakin, hakul yakin. Carol Drinkwater nampak dengan matanya sendiri, Yahudi bukan hanya zalim terhadap bangsa Palestin, tetapi zalim kepada pokok zaitun. Dibunuh,
tumbang tu sebab macam minggu lepas kita kata, sebelum penjajahan Yahudi pada tahun 1948, saudara-saudara Palestin kita ada 100 juta pokok zaitun. Sekarang laporan daripada Oxfam, badan NGO yang berpekalan di London, tinggal 9.5 juta. Maknanya dalam tempoh kurang lebih 60 tahun, 90.5 juta pokok zaitun di Palestin telah dihapuskan. Hanya daripada tahun 2008 ke 2012, 500,000 pokok zaitun telah dihapuskan. Sebab mereka tahu dengan sebatang pokok zaitun, umat satu keluarga di Palestin boleh hidup. Contoh, apa yang berlaku pada Perang Dunia Kedua. Di setengah orang panggil Crete Island, setengah orang panggil Crete Island. Salah satu island yang terdapat di Cyprus. Terputus hubungan dengan dunia luar. Terputus bantuan makanan dan ubat-ubatan daripada Allied Forces. Allied Forces bila berlaku Perang Dunia habis tahun 1945, mereka ingatkan orang di Crete Island ni telah pun sakit ataupun berpenyakit ataupun mati ataupun kebunuh sebagainya. Tapi mereka sampai ke Crete Island, mereka lebih sihat daripada orang yang dapat ubat dengan makanan. Bila ditanya, mereka rely on olive oil dan buah zaitun. Kita tak terperanjat sebab kalau kita buka kitab, kita buka Al-Quran yang dihadiahkan oleh Al-Alam Arabitah Al-Islami, yang dihadiahkan oleh kerajaan Saudi Arabia, tengok surah An-Nur ayat 35, tengok nota kaki. Kisah Nabi Nuh AS dengan pokok zaitun. Diringkaskan cerita, apabila bahtera Nabi Nuh AS mendarat, Allah Ta'ala uji Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya, makanan habis. Lalu Nabi Nuh AS melihatkan pengikutnya dah sakit, berdoa kepada Allah, bagilah makanan yang boleh jadi ubat. Bukalah kitab Al-Quran yang dihadiahkan oleh Al-Alam Arabitah Islami daripada Saudi Arabia, tengok nota kaki dia. Lalu Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril AS. Bila hantar malaikat Jibril AS, lalu malaikat Jibril suruh lepaskan burung merpati. Kita tahu dalam bahtera Nabi Nuh ada sepasang-sepasang haiwan, semuanya ada. Lalu burung merpati balik, dia bawa pohon zaitun. Selepas dunia ni hancur, selepas semua makanan tumbuh-tumbuhan hancur, ya Allah Ta'ala tumbuhkan untuk membantu Nabi Nuh AS pokok zaitun. Minyak dia, buah dia jadi makanan dan ubat kepada Nabi Nuh dan pengikut Nabi Nuh AS. Sila rujuk Al-Quran yang dihadiahkan oleh Al-Alam Arabitah Al-Islami. Baik. Jadi selain daripada minyak zaitun ni untuk makan yang kita faham macam kita cerita minggu lepas, orang yang ada masalah gigi. Masalah gigi kata gigi sakit berlubang. Jangan banyak, ambil sikit, letak dekat cotton bud. Dekat tempat lubang tu ditenyihkan. Okey? Dan sapulah. Lepas kita basuh gigi, lepas kita gosok gigi, lepas kita floss gigi, disapu di sekeliling gusi kita dan juga tempat, khususnya tempat yang berlubang, yang sakit tu. InsyaAllah tuan-tuan akan rasa kenikmatannya. Tapi jangan tak jumpa doktor gigi dia nak tampal ke lubang apa semua kan. Gitu juga. Lepas tu contohnya itu masalah gigi. Dan macam minggu lepas kita cerita masalah telinga kan. Banyak lagi antaranya tentang lagi satu masalah orang buasir. Orang buasir kalau dengan minyak zaitun seperti magic, insya-Allah. Walaupun serius macam mana, walaupun serius macam mana, caranya selepas ataupun waktu malam lah sebaik-baiknya, sebab besok dia nak pergi buang air. Malam disapu minyak zaitun tu di atas perutnya, minta maaf cakap, dan juga disapu tempat keluar najis tu. Kalau boleh lah, kalau boleh letak atas kapas, letak di kapas, diletak dekat tempat yang keluar najis tu, pakailah seluar dalam whatsoever supaya benda tu tak jatuh. Dengan izin Allah, besok akan memudahkan dia dan tidak sakit. Dia punya result dia, kebesokan paginya dah rasa dah kelainannya. Itu. Dan juga begitu juga dengan orang gastrik. Orang gastrik kena ambil lebih. Kena ambil lebih 2 pagi 2 malam. Kalau boleh masa dia sakit tu bagi dia minum minyak zaitun. InsyaAllah. Orang gastrik, orang buasir, kesan dengan penggunaan minyak zaitun ni begitu cepat hasilnya. Banyak lagi. Contohnya dalam hadis juga sebut, minumlah dan berminyaklah badan kamu dengan minyak zaitun. Minyak zaitun ni kalau kata puan-puan pergi ke spa, tak payahlah pakai essential oil yang mahal-mahal tu, yang satu botol kecil sampai 200-300, hanya gunakan minyak zaitun. Nak lebih mujarab, minyak zaitun tu diletak atas piring kaca, dihangatkan dengan burner ataupun dengan lilin. Jangan masuk dalam microwave. Urut satu badan. Ini rahsia Sophia Loren menjaga kecantikannya sampailah ke usianya hampir menjelang umur 80 tahun. Alhamdulillah.
Dan alhamdulillah Puan Mudi pun dah bagi tahu tentang minyak zaitun dan kulit. Macam minggu lepas kita dah bagi tahu minyak zaitun dalam hubungan suami isteri ataupun minyak zaitun untuk mengelakkan masalah kanser pangkal rahim. Jadi sebelum saya meneruskan masa yang berbaki dalam 5 minit ni, ada apa-apa soalan lagi Puan? Tuan-tuan semua. Buat 5 ni tak ada. Okey. Itulah sebab masanya ringkas. Kalau insya-Allah. Okey, soalannya Puan. Buah goji saya nak tanya sikit. Okey, ya. Ada ke nak ada sambungan ke? Okey, buah goji ni baik, tapi dia bukan dalam radarnya Al-Quran dan sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan saya tidak menafikan dianya baik. Dianya baik. Boleh amalkan. Cuma yang kita cakap minggu lepas, isu tentang Monavi. Sebab ada negara-negara Eropah mengharamkan Monavi daripada masuk. Sebab jumpa trace of steroid. Dan steroid bukan daripada dicampur. Steroid daripada buah tu sendiri. Jadi seperti yang kita cerita Mak Joni Kalinang, yang heboh yang berlaku pada tahun 90-an apabila produknya diharamkan, dan dia bersumpah, dia mengangkat Quran, dia katakan dia tidak campur Mak Joni Kalinangnya dengan steroid. Jadi dijawab oleh Kementerian Kesihatan, ikan linang itu, belut tu sendiri ada steroid. Jadi steroid ni dia akan cepat baik. Ya, saya tuan. Maknanya acai beri tu mengandung steroid. Apa yang saya dengar daripada, saya sebut nama pegawai ni, dan dia telah pun naik pangkat pergi balik ke Kubang Krian Kelantan. Nama dia Yusri. Okey, boleh Google dia, boleh check dia. Betul tak? Acai beri ataupun Monavi, Kementerian Kesihatan jumpa, di makmal Kementerian Kesihatan jumpa steroid. Tanya dia betul ke tidak? Jumpa. Tapi masalahnya negara kita ni, minta maaf cakap lah, bukan kata negara kita, banyak negara-negara lain lagi. Inilah masalahnya. Sebab kepentingan peniaga tu ataupun tuan punya gudang tu ataupun importer ke eksporter ke lebih penting daripada ini yang kita takut. Sebab konsep ini yang kita takut. Pelancongan dan perniagaan. Bukan saya bukan nak bermihak mana-mana. Kan? Yang lebih penting sebenarnya rakyat. Kan? Kepentingan rakyat itu yang lebih utama. Jadi ini masalahnya. Jadi ini yang telah ditemui dalam Monavi. Tetapi masih lagi, cuma masalah isu-isu produk-produk daripada Amerika khususnya ini, kita akan nampak selepas 20 tahun. Contoh macam Amway. Selebriti yang ambil, tak payah sebut nama dia lah, yang ambil Amway, dengan bangganya kata, saya sarapan, makan tengah hari, makan malam dengan Amway, tapi akhirnya kanser. Selepas 10 tahun, selepas 20 tahun, kita akan nampak keputusannya. Kan? Atau sebab kita sebut pakcik yang tidak makan Amway, tidak makan apa, tapi siang, malam, pagi, petang baca Quran, sampai umur 103 tahun boleh berkayuh. Pergi masjid tiap-tiap hari, mata kuat, telinga kuat, kederat kuat. Jadi itu sebab kita kata balik kepada asasnya Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bukan kita kata goji tak baik, tetapi dia di luar. Contoh macam kita bincangkan minggu lepas tentang gamat. Kan? Bawa makmal. Kan? Apa saja produk gamat lah. Tengok dia punya kandungan merkuri. Begitu tinggi. Merkuri amat bahaya untuk badan kita. Ya, tadi ada soalan daripada di belakang. Silakan tuan. Ada soalan tadi. Okey, tak apa. Ada soalan seterusnya. Silakan. Silakan puan. Baik. Pisang. Okey. Baik. Pisang memang makanan yang baik. Okey, pisang ni dia kaya dengan potasium. Okey, antara dia punya zat yang dia ada. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Fir'aun telah dimalukan. Fir'aun telah dimalukan oleh rakyat dia. Dia mengaku dia Tuhan. Jadi ada satu layman tanya dia, "Kau kata kau Tuhan, tapi aku tengok tadi kau pergi beli air. Tuhan mana nak pergi beli air?" Kan? Jadi dia tanya dengan dia punya pawang-pawang besar dia, "Apa makanan? Tak payah makan apa-apa." Kan? Cuma pisang ni kita tahu kita gunakan untuk lawaskan sistem penghadaman kita. Tetapi apa yang pawang-pawang ataupun doktor-doktor pisang salai daripada batu pahat ataupun daripada air hitam. Dulu-dululah masa kerja bank dululah main bola kan. Jadi saya bila break tu saya makan pisang salai. Terang-terang saya cakapkan. Memang makanan yang berkhasiat. Kaya yang dengan apa minerals dan vitamins dan juga zat segala macam lah insya-Allah. Sebenarnya makanan kita memang banyak baik. Macam kita katakan, orang bangga dengan ikan salmon. Sebenarnya ikan kurau yang terdapat dalam air terjun di Pahang tu, ataupun ikan kelah, maaf saya, ikan kelah
yang terdapat di Sarawak, ikan kelah bau dipanggil, 1 kilo RM800. Di Pahang 1 kilo RM300 ke RM400. Ikan air sungai. Dia kaya dengan omega 3. Lebih kaya daripada ikan salmon. Ini Allah Ta'ala bagi pada kita. Cuma kita kena buka lebih sikit lah perbincangan seperti ini. Ada soalan-soalan lagi Puan? Ini berkaitan dengan ikan. Baik, ya saya. Silakan. Betul ke orang cakap ikan tili antara ikan yang paling tak berkhasiat sekali? Betul ke? Yang tidak berkhasiat. Sebenarnya ikan keli ni sebenarnya makanan buaya. Yang paling jelas lah. Kalau kita tengok hidupan dan sungai dia sebenarnya. Okay. Tapi soalan tu baik. Sebenarnya ikan keli ni kalau kita tengok dia ni apa tu scavenger. Dia makan bangkai dan di dasar sungai, hatta di luar sungai, macam kita cerita minggu lepas. Kalau ada saudara-saudara yang tinggal di Bagan Datuk ataupun di Teluk Intan, tanya dengan atuk-atuk kita, bapak kita semasa Teluk Intan ataupun Bagan Datuk masih kaya dengan hutan dulu. Kalau ada gajah ataupun seladang mati walaupun 10 km, 10 batu lah, dulu tak pakai kilometer, 10 batu daripada sungai, tengok perutnya menggelegak, buka penuh dengan ikan keli, dia akan merayap. Okey, dan sebenarnya ikan keli memang tidak ada apa-apa, cuma sekarang ni komersial. Mereka katakan sumber protein. Sebab itu bahan debat. Contoh macam minyak kelapa sawit, dia punya vitamin E dengan minyak kelapa kampung. Vitamin E minyak kelapa kampung. Minyak E dalam vitamin dalam kelapa kampung selamat compact tu minyak vitamin E dalam minyak kelapa sawit. Kelapa sawit, minyak dia, vitamin E dia dikenal sebagai tocopherol. Dan sampai hari ini berlaku perdebatan sama ada dia selamat atau tidak. Dan asalnya minyak kelapa sawit ini daripada West Africa. Dan sampai sekarang orang di West Africa, dia punya lifespan for the male 45 years old, for female 40 years old, and the main cause of death jantung. Dan kita pada tahun 70-an termakan dengan fitnah Amerika mengatakan bahawa minyak kelapa kampung bahaya, kononnya boleh hydrogenated. Kita pun tukar dengan kelapa sawit. Sebenarnya kelapa kampung jauh lebih baik daripada kelapa sawit. Jadi berbalik pada soalan tuan tadi, inilah isu komersial. Sebab itu kalau kita buka kitab-kitab lama, kitab-kitab Ibn Sina, kitab Ar-Razi, kitab Ibn Qayyim, ikan-ikan tidak bersisik tidak digalakkan. Selain daripada dia mungkin kenyang, mungkin sedap, tapi khasiat tak ada. Saya setuju dengan tuan. Memang saya setuju sangat. Lagi satu, pengusaha-pengusaha sekarang, minta maaf cakap ini yang PPIM minta kita war-warkan. Kebanyakan pengusaha-pengusaha ikan keli ini, dia Chayan Walid. Dan minta maaf cakap, dia bagi makan lebihan daripada ladang khinzir. Khinzir yang mati, bangkai khinzir, lebihan-lebihan khinzir, dipotong, dihancurkan untuk dibagi makan kepada ikan keli ataupun ikan patin. Ikan patin juga sepupu sepapat dengan ikan keli. InsyaAllah ada. Dan kalau tuan-tuan ada jumpa, pergi kat Pahang ke mana ke jumpa orang tua-tua, pawang lama-lama, kalau kita nak sihat, ikan tak bersisik, sotong, ketam, kerang, siput-siput jauh. Macam kita cakap minggu lepas, saudara-saudara kita yang rajin ikut jemaah tabligh, yang pergi ke Pakistan, pergi ke India, Bangladesh, ulama'-ulama' di sana, daripada saudara-saudara kita daripada fiqh Hanafi, mengatakan bahawa sotong, ketam, kerang, siput kalau dimakan, susah nak hafal Quran dan hadis. Itu. Jadi, ya, silakan Puan. Macam mana pula dengan keju? Keju bagi saya makanan yang baik lah. Tapi digalakkan ambil keju yang daripada base susu kambing. Tapi mahal. Amat mahal. Ya saya Puan? Kambing. Kalau pergi Bangsa Village ada. Tapi dia punya sepotong dia saya ingat paling-paling kurang pun RM40. Very expensive. Tapi bayang baik. Apa salahnya baik ni kita hadiahkan untuk suami? Kan? Apa salahnya? Atas dasar kasih sayang. Tak rugi. InsyaAllah. Ya, soalan seterusnya. Ataupun kita boleh, saya izinkan untuk memohon untuk ditangguhkan. Baik, insyaAllah. Jadi sebelum kita tangguhkan, sama-samalah kita menghadiah ni, sama-sama baca surah Al-As sebagai penutup. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih lagi pada Tuan Ihsan kita dan AJK semua dan semua tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menjemput saya ke sini. InsyaAllah segala kelemahan itu daripada diri saya sendiri dan segala yang hak yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan saya mohon maaf sekali lagi, dan insya-Allah kalau diizinkan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.